السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, di saat kita berkumpul di rumah Allah ini, sekali lagi peringatan yang sentiasa diberi, peringatan mesra daripada setiap khatib yang menaiki mimbar pada hari Jumaat, iaitulah ittaqullah. Hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menanamkan rasa sifat takut, gerun, cemas sekiranya kita di saat ini kita akan mati selepas daripada ini. Maka jalan untuk selamat, tidak ada jalan lain kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Famanittaqa waqah. Siapa dia takut pada Allah, Allah jaga dia. Maka untuk kita mendapat penjagaan daripada Allah, selamat di dunia, aman di akhirat, tidak lain dan tidak bukan iaitulah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, bicara kita pada kali ini di bawah tajuk infak dan wakaf di dalam masyarakat Islam dan juga dalam masyarakat kita orang Islam di tanah Melayu ini, yang rata-ratanya memahami kepentingan infak dan wakaf hartanya. Cuma bila kita kata wakaf, apa makna wakaf? Kita kena beza di antara sedekah dengan wakaf. Kalau kita kata sedekah, boleh jadi sedekah sekali guna. Macam kita beri beras, beri gula, ataupun kita beri sumbangan apa sajalah, pampers ke, itu dia panggil sekali guna, habis. Beras sudah makan, dia tak balik jadi beras lagi, dia sudah jadi nasi, kemudian dimakan. Namun begitu, ada satu sistem lagi dia panggil wakaf. Wakaf ni dipanggil habsul asl. Kita tahan asal harta kita itu tidak boleh dijual beli. Kita tahan untuk apa? Untuk suatu kegunaan diguna oleh orang ramai secara umumnya, dan manfaatnya diambil, namun asalnya tak boleh ambil. Itu makna wakaf. Ada orang wakaf tanah untuk buat masjid, ada orang wakaf rumah untuk buat kelas pengajian ke, kediaman orang miskin ke, rumah anak yatim ke. Ada orang wakaf pokok. Pokok ni kebun saya ni, saya wakaf, siapa dia masuk ambil. Ataupun dia panggil wakaf keluarga, berlaku juga sedemikian. Contohnya seorang ayah, anak dia ada 10 orang. Ayah ada anak 10 orang, dia ada kebun. Dia kata 2 ekar kebun ayah ni aku wakaf. Wakaf untuk kegunaan anak cucu.
Gazet wakaf, tak boleh jual lah tanah tu, tak jadi pusaka. Maka selagi pokok tu hidup 50 tahun, 100 tahun, selagi orang tu nama anak cucu kawan ni, maka mereka boleh berhak untuk ambil buah-buah mengikut SOP lah. Jangan pula seorang bagi ambil, yang lain tengok sajalah. Adalah dia punya nazir. Nazir itu orangnya dilantik untuk menguruskan harta tersebut. Itu perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini pun kita sudah berada di 26 November 2021, 21 Rabiul Akhir 1443. Baik para jemaah sekalian, kita sudah dengar makna wakaf. Telah menjadi kecerdikan ataupun budaya orang-orang Islam ni, iaitulah mereka telah mewakafkan harta. Di antara harta awal yang diwakaf ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, iaitulah bagaimana Bani Najjar mewakafkan tanah dia supaya buat masjid. Ada kata tanah kepunyaan dua anak yatim. Yang pentingnya tuan-tuan bayangkan 1400 tahun dulu sampai hari ini telah menjadi masjid negara, masjid antarabangsa. Orang solat itu berapa ramai orang solat. Waktu sampai di Madinah, air bersih, sumber air bersih tak berapa banyak tempat. Nabi SAW sekali lagi beri offer, tawaran. Siapa dia beli bi'ru rumah, kepunyaan Yahudi itu, air dia cukup bersih, pahala dia dalwan bidilwin, maknanya dikira dengan timba, sekali timba sekali pahala. Di antara orang yang ada duit, pandai berniaga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman pergi berunding dengan Yahudi, ketua dia rumah nama telaga dia. Yahudi kata, macam mana air ni aku jual, kalau engkau beli tak ada mata pencarian. Utsman kata, tak apa, kita bagi hari, sehari awak, sehari saya. Yahudi setuju. Bila Utsman beli, ikut dia, nak buat apa? Nak jual ke nak sedekah? Sayyidina Utsman kata, hari aku, mari ambil air, sedekah lillahi ta'ala. Jadi orang ambil air satu hari untuk 2 hari. Hari Yahudi jual, tak ada siapa beli. Yahudi kata, macam ni tak jadi, Utsman beli semua lah, senang. Tuan-tuan bayangkan, telaga 1400 tahun lagi masih ada di Madinah. Kalau pergi ziarah Madinah, orang tunjuk di mana ke Bi'ru Utsman. Dulu orang panggil Bi'ru rumah. Rumah tu nama orang. Sekarang ni terkenal nama Bi'ru Utsman. 1400 tahun masih ada air. Seorang sahabat, Abu Talhah Al-Ansari, di antara ahli kopra yang banyak harta di Madinah. Bila turun ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak benar-benar mendapat kebaikan sehingga kamu nafkahkan harta yang kamu sayang. Abu Talhah tengok-tengok harta yang dia paling sayang, Bayruha, betul-betul tanah dia tak jauh dengan masjid Nabi. Telaga dia bersih air, Nabi pernah masuk dalam tu. Abu Talhah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, harta yang aku sayang Bayruha. Allahu akbar. Wa innaha sadaqatun lillah, arju birraha wa zukhraha indallah, fadha'ha ya Rasulullah haitsu arak. Allahu akbar. Abu Talhah jumpa Nabi. Harta yang paling sayang Bayruha, belakang masjid tu ya. Aku jadikan dia wakaf lillahi ta'ala, yang aku mengharapkan pahalanya ya Rasulullah. Buatlah apa Rasulullah nak buat. Di sini kita nampak banyak lagi lah contoh-contoh. Saya pun bukan nak ceramah, ini khutbah je. Mari daripada masyarakat kita di sini sama juga. Tuan-tuan dan puan-puan,
Yang kita duk solat kebanyakan masjid-masjid kita ni, termasuklah pondok kita ni, sudah berumur 62 tahun. Tahun 58, sekarang ini sudah 2021, berapa? 63 tahun. Wakaf. Kita bayang, jangan kira yang 1000 tahun dulu. Kita bayangkan orang tok-tok nenek kita dulu yang telah wakaf. Wakaf tanah, wakaf bangunan. Mari buat pondok, mari buat bangunan 60 tahun. Ada yang sudah berada 30 tahun dalam kubur. Bagaimana mengalirnya pahala kepada mereka. Allahu Akbar. Karena itulah kata di para ulama, manusia yang bahagia, manusia yang mati, pahala tak mati. Kata di ahli syair, mata qaumun wa matat makarimuhum, wa asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Allahu Akbar. Berapa ramai orang yang sudah mati tapi kebaikan dia tidak mati. Orang yang baik, orang kenang sampai sekarang. Ini jasa fulan, ini jasa fulan. Tak mati. Pahala dia berterusan hari-hari, siang malam. Ada orang solat, ada pahala online ke dalam kubur. Wa asha qaumun, ada orang hidup ngongak-ngongak duk jalan atas dunia, wahum fin nasi amwat, tapi mereka macam orang mati. Tak ada siapa peduli dengan dia, dia pun tak peduli dengan orang. Hidup sehidup-hidupnya tapi tidak ada kebaikan yang dia buat. Kita kata ini satu kerugian yang sangat besar para jemaah sekalian. Maka kita tengok adanya balasah di kampung kita, adanya surau di kampung kita, asalnya masyarakat ambil kawasan ni, ambil wakaf, buat surau. Gi pula kawasan ni tak ada kubur, ni tanah ni setengah hektar, kita wakaf untuk kubur. Jadi banyak kubur-kubur kita, surau-surau kita hari ni hasil daripada wakaf-wakaf yang telah diberi oleh orang-orang yang terdahulu. Baru ni alhamdulillah kita isytiharkan pembelian tanah kubur, tanah perkuburan Sungai Durian di bawah masjid kita ni. Alhamdulillah. Saya ucap jazakumullahu khairah kepada para pewakaf. Tak berapa lama kita buka tabung penuh untuk tanah. Sekarang ni masih lagi tabung dibuka untuk pengurusan, untuk persiapan, untuk macam-macam lagi untuk yang belum siap. Maka itulah yang diperman oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. Allah peringatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Maksudnya, dan belanjakanlah, dermakanlah, infak, wakafkanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, simpan harta. Kita hari ini kita simpan harta untuk orang ke untuk kita? Orang yang peka, orang yang cerdik menyimpan harta untuk dia. Tapi orang yang, kita nak kata tak cerdik, tuan-tuan marah. Orang yang kurang bijak simpan harta semuanya untuk orang lain, dia tak ada apa. Waktu hidup pun tak guna, asyik duk simpan je. Saya alhamdulillah ratus ribu duit dalam bank. Kebun banyak mana ada, rumah sewa banyak mana. Sudah bercakap, keluar ubak, supik ubak. Nak minum air teh kecil manis, nak makan nasi kambing darah tinggi. Jadi apa harta untuk kita kalau kita hanya mengumpulkan harta berpantang tapi tidak ada dalam tabung-tabung saham akhirat, kita tak masuk. Bagaimana keadaan kita? Mau tunggu sampai bila? Dulu dalam khutbah lepas saya dah sebut, tuan-tuan, sampaikan juga kepada puan-puan,
kain kafan tak ada poket. Itu istilah dia menarik. Dia kata kain kafan tak ada poket. Maknanya kita nak holor masuk dalam tu pergi sekali tak boleh. Habis bagaimana kita nak sampaikan kita dalam kubur ada aset? Wakaf, sedekah, infak. Itulah dia poket kita. Kita hantar pergi dulu, kami kita terima pulangannya nanti kemudian. Allah kata apa tadi? Sedekahlah, belanjalah sebelum datangnya ajal. Gambaran Al-Quran ini jelas, terperinci. Allah cerita kepada kita, bila datang kematian, fayaqul, orang nak mati akan berkata, Rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, boleh ke tidak nak tangguh lagi sikit? Nak buat apa? Nak ambil duit hak banyak duduk dalam bank, dalam bawah bantal, dalam cerana, harta-harta tak guna, dia naik hutan, naik gerak tu, nak pergi wakaf. Boleh ke tak boleh? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak pergi sedekah, nak jadi orang baik. Ayat ini memberi sentuhan yang besar kepada kita. Kadang-kadang kita lara, leka, lalai, entah ke mana pergi, sana sini. Bila dekat nak mati baru mikir, Rabbi, panjangkan umur sikit, nak pergi masjid, nak jadi orang baik, nak solat, nak tu, nak ni. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah kata seminit pun tidak ada tempoh ditangguhkan lagi. Itu jelah peringatan kita surah Al-Munafiqun ayat 10. Inilah ayatnya yang sering ditazkirah. Ketika seorang yang telah sampai saat kematian, mereka tidak minta untuk pergi ke Mekah, mereka tak minta untuk pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni, mereka tak minta nak buat rumah baru, mereka minta tangguhkan kematian untuk bersedekah, sebab itu harta yang paling mudah nak buat. Rupanya sedekah yang diungkapkan itu di antara aset menjadi bahan bekalan setelah kita mati, sebagaimana hadis sahih yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasan. Apabila seorang manusia mati, terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama Nabi letak senarai sedekah yang berterusan pahala, nama dia wakaf. Sebab wakaf tu dia tak, barang dia ada, pahala berjalan. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengan dia. Kita sebarkan ilmu, sebarkan maklumat, beli kitab, cetak kitab wakaf, termasuk. Au waladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang sentiasa berdoa kepadanya. Rawahu Muslim. Maka apa pula tanggungjawab kita sebagai generasi penerus kepada ibu bapa, tok nenek yang telah mewakafkan harta? Adalah tanggungjawab kita menjaga amanah yang ditinggalkan oleh datuk nenek, ibu bapa kita, walaupun pewakaf telah diberi secara lisan dan saksinya orang-orang kampung sahaja. Pada waktu itu institusi wakaf belum diperbadankan secara besar-besaran. Jadi orang kampung senang je, dia kata aku wakaf sini, wakaf sini. Jadi kita beri peringatan kepada keluarga-keluarga, sebab ada cerita-cerita mengatakan sebahagian daripada anak-anak menuntut balik tapak masjid, tapak surau balasah, kono-kono ini tanah ayah dia, kita nak ambil balik. Tuan-tuan, kita kena ingat, apabila harta telah diwakaf, walaupun tidak digezet di pejabat agama, tapi tuan dia telah wakaf. Orang kampung tahu sudah wakaf. Anak dia pula mabuk ketung ke mabuk dadah, dia kata oleh kerana tidak ada hitam putih di pejabat tanah, ini tanah kami, betul tanah nama ayah dia sungguh, apa kita nak buat? Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan para jemaah sekalian, di sinilah peranan kita. Nasihat pada mereka, nasihat pada kita sendiri, berlaku jujur. Kalau sudah ada saksi ayah mewakaf tanah ni,
jangan berani-berani pergi kacau lagi. Jangan berani pergi ambil balik. Kalau pergi pejabat tanah mungkin dia menang berbicara, sebab tak ada, memang geran nama aja dia. Tapi kita ada geran dengan Tuhan yang telah digazetkan. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 181, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim." Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya. Ayat ini ayat wasiat tapi sama dengan wakaf tadi. Kita tahu mak kita wasiat, suruh bagi ke wakaf untuk sekolah, untuk pondok, untuk tahfiz, untuk apa-apa kebajikan. Ataupun tanah ni telah diberi wakaf untuk ni. Kita pergi ubah. Guna peguam-peguam cari yang kaki makan, cari makan ni, yang tak ada warak pada Allah Ta'ala, tapak masjid pun dia lanyap juga. Contohnya kalau ada, harap-harap tak adalah peguam Muslim tak akan buat benda ni. Peguam yang beriman tidak akan kacau. Allah kata siapa dia tukar, sama ada wasiat ayah dia, mak dia, ataupun wakaf ibu bapa dia, tok nenek dia tukar, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya. Nak ambil balik, ambil. Tapi jumpalah di akhirat esok, apa jadi? Tuan-tuan kena ingat, tanah ni nampak sempit. Alah, 2 kaki. 2 kaki sini. 7 lapis bumi berapa kaki? Dia punya matematik, shibran, sejengkal kita ambil tanah orang. Tapi dia punya dalam bawah 7 lapis bumi. Berapa dalam? Berapa lori? Berapa tan? Nah, besar tu. Jangan kata sikit ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Tengok. Akhir ini ilmu tadabbur Quran. Tuhan kata innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala mendengar. Tok nenek kamu dah berwakaf. Alim, Tuhan tahu. Kenapa kita nak mempertikaikan kalau sudah ada saksi? Walaupun tidak ada tulisan, tidak ada hitam putih, tidak dimati stamp di pejabat tanah, tapi benda itu sudah ada wakaf, sudah ada saksi. Surah Al-Baqarah 181. Demikianlah isu-isu infak dan wakaf yang berlaku pada tahun-tahun 1920, tahun-tahun yang belum merdeka. Selepas daripada itu pun banyak lagi wakaf-wakaf muluk ni sudah berlaku. Ketiadaan undang-undang pada masa itu tidaklah menyebabkan mereka berusaha mengambil balik harta-harta yang diwakafkan. Walaupun dulu wakaf muluk ya kata orang, tapi anak cucu yang beriman dia tak akan ambil. Kerana keimanan tahap tinggi berada dalam jiwa mereka berbeza sekali dengan sebahagian anak cucu zaman sekarang. Mereka bermain-main dengan wakaf yang diberi oleh tok nenek. Karena itulah urusan wakaf sekarang ini tersusun apabila adanya Majlis Agama Islam negeri-negeri seluruh Malaysia, ada jabatan wakaf yang menguruskan balik. Jadi kita kena usaha lah. Anak cucu kena usaha bawa geran ni tapak surau ni ayah saya wakaf. Macam nak buat? Pergi pejabat tanah. Mungkin kita kena pergi ke pejabat wakaf di Kota Baru, jumpa di MAIK, di Majlis Agama Islam. Maka kita kena pergi supaya kita selamat, tidak ambil hak orang, tidak makan tidak ambil balik wakaf tok nenek kita. Itulah yang berbahaya kalau perkara ini tidak ditangani dengan cara yang baik. Para jemaah sekalian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayatil wazikil hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa iktafa asaru ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah dalam perkara wakaf, wasiah, hendaklah kita tunai
Tanggungjawab kita besar. Jangan bermudah-mudah dengan apa yang telah dipesan dan diwakafkan oleh orang-orang yang terdahulu. Bagi penduduk negeri kita ini, negeri Kelantan khususnya, dan negeri-negeri lain, dia ada wakaf tunai. Dia panggil wakaf tunai. Maknanya kita tak bagi tanah, tapi kita bagi duit. Kemudian duit itu akan dijadikan aset kekal, dibeli sebagaimana yang telah dibuat oleh pihak Majlis Agama. Contohnya, beli alat-alat mesin hemodialisis untuk orang sakit yang perlu pada cuci darah dan lain-lain. Maknanya kita bagi, tengok tabung-tabung wakaf ada yang dibuka oleh pihak Majlis Agama, kita bagi sokongan kepadanya, dan juga wakaf-wakaf lain yang ada di sekitar kita juga kita boleh buat. Cuma pesanan di sini, kita nak menyedari ada tabung-tabung yang dikutip secara sewenang-wenangnya. Contohnya, pusat-pusat yang ditumbuh tak berdaftar pun dengan majlis, tidak ada siapa nak audit, kutip dana sini, tiba-tiba kita pergi tengok yang ada tiang-tiang kat situ, tuannya sudah lari. Jadi kalau nak, sebab itulah kita kata kalau nak tubuh pusat pengajian, nak buka pusat tahfiz, pondok, biar betul-betul kita buat kajian dulu. Siapa yang nak buka? Siapa yang nak buka? Musim PKP ni banyak pusat-pusat terpaksa ditutup. Sebab apa? Rupa-rupanya yang tubuh tu orang kawasan ni, tapi guru ambil di sana sini, bukan anak tempatan. Jadi hati-hati tuan-tuan, kita dah banyak dah melabur. Orang dah wakaf buat masjid, buat balasah, buat sekolah, tiba-tiba tutup. Macam mana kita nak buat dengan harta-harta wakaf orang itu? Ini tanggungjawab kita yang perlu kita bertanggungjawab. Sebab jangan mudah-mudah. Sebab itulah pihak yang bertanggungjawab mesti perketatkan undang-undang ini. Orang nak buka sekolah, tanya dulu siapa ada kelayakan ke tidak. Sekarang ni semua orang boleh buka. Kemudian bila tak ada musim PKP mari, sumbangan tidak berlaku, maka timbullah isu-isu sekolah ni kena tutup, tahfiz. Jadi siapa yang bersalah? Hati-hati tuan-tuan. Nak buka senang, tapi nak jaga, nak maintain bukan satu benda yang mudah. Jadi kita nak wakaf, kita nak letak harta kita, biarlah berterusan, kan? Ada sampai ke anak cucu kita boleh manfaat. Jangan bermudah-mudah dalam harta wakaf umat Islam. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma alli baina qulubil muslimin wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma wafiq wali amrina tuanku sultan wa naibahu wa usratahu wa wuzara'ahu ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma hayyi' lahumul bitanata as-salihah allati tadulluhum 'alal khairi wa tu'inhum 'alaihi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustata'afina fi kulli makan. Allahumma irfa' hadzal bala, Allahumma irfa' hadzal waba. Ya Allah, angkatkanlah wabak Covid ini daripada negeri kita, daripada negara kita ya Allah. Ya Allah, kedatangan musim tengkujuh pada tahun ini, selamatkanlah kawasan kami ini, negeri kami ini daripada banjir besar, daripada tenggelam sana sini ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada semua umat Islam, hamba-hambamu yang beriman, muslimin dan muslimat. Kembalikan ke hamba-hambamu ke jalan yang kau redai ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.